Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di masjid kita untuk perkongsian yang khususnya. Dan saya minta maaf lah ya, bulan lepas hari haji kan, hari haji mana ada kuliah. Bulan sebelum tu cuti sekolah, anak balik Kelantan seminggu, tak ada kuliah lah kan. Tapi sebelum tu anak datang bulan 5 itu anak datang kan, after raya itu sekali anak datang lah. Jadi dah 2 bulan tak datang, bulan 8 bulan 3 bulan lah kita tak jumpa kan. Pasal asyik cuti, raya apa semua tu, kan tak mau datang ya. Ni pun seminggu 2 ni patut anak duduk rumah, tak ada keluar rumah. MC tapi keluar juga malam kan. Anak operate hidung tu, suara sengau sikit, resedung. Operate tapi bukan pakai pisau, pakai laser lah. Tapi dia tonyoh-tonyoh jugalah dalam lubang tu kan. Okey, baik. Dan saya sebenarnya ingat buku ni saya dah habis. Saya belum habis. Saya ingat ujung-ujung macam tu. Rupanya dah habis je. Jadi saya pun ujung dah habis dah kan. Ya. Tak apalah ya, tuan-tuan simpanlah buku ni baik-baik. Ada masa tuan-tuan baca ya. Sambil-sambil ya. Dan sebenarnya buku ni walaupun dia kecil, tapi sekiranya dia memuatkan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita lah selaku seorang Muslim. Sebagainya perkara-perkara yang bersabit dengan fardiyah ataupun diri sendiri, individual ya. Awal dulu kita belajar tentang apa tajuk dia ya, macam-macam lah ya. Dan sebagainya juga adalah bersabit dengan ijtimaiyah ataupun sociality, kemasyarakatan. Dan sebagainya lain bersabit dengan kerohanian ya, fadilat amalan dan seumpamanya. Dan sebahagian daripadanya dia muatkan, Dr. Syahrin Jassah ni dia muatkan ayat-ayat Quran walaupun tidak banyak ya. Dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan sebahagiannya dia tidak menulis akan status hadis itu, tapi saya dah terangkan pada tuan-tuan di samping huraian saya yang panjang lebar ya. Selama saya berkuliah di sini, saya ingat dah banyak tahun kot, 6-7 tahun lah rasanya. Saya ingat awal-awal dulu saya kuliah kat sini, masa saya buat kursus di, bukan kursus, saya bawa budak tournament di Ulu Langat lah. Lama, saya ingat tahun 2015 kot. Jadi saya ingat saya di sini dah banyak tahun lah ya, 6-7 tahun. Baru khatam buku kecil ni ya. Tapi okey lah, habis juga. Ada tempat belum habis je. Tak habis. Ada tempat belum habis lagi, dah suruh tukar buku lain, tajuk lain, subjek lain. Saya kata bagi habis dulu. Tapi okey lah. Surau ni macam surau di tempat lain jugalah ya. Surau Jumaat Al-Mahdi pun sama. Saya ingat saya start di masjid ni sama juga dengan surau sana. Masjid dia surau Jumaat lah, besar juga surau tu di Bukit Subang, kalau tuan-tuan perasan. Baru habis juga. Saya ingat sebelum puasa itu dia habis. Kemudian dia minta saya ajar subjek yang barulah, itulah fiqhu al-muamalah. Dia suruh ajar muamalat. Jadi saya dah start mengajar di situ 2 kuliah lah, fiqh muamalat. Tempat lain tak habis. Ada 2-3 tempat lagi tak habis.
ada yang stop ya. Tak habis tu pasal stop lah tu. Saya pun tak tahulah malam ni nak buat apa ya. Nak ulang kaji, banyak tajuk nak ulang kaji ni. Muamalat. So next kuliah nanti tuan-tuan macam mana ya? Ke tak nak saya kuliah sini dah? Dah lama start kuliah sini, bagi orang lain pula. Ada setengah tempat tu saya cakap ada satu surau habis juga, tapi sebelum habis cakap saya bila habis ni saya kata lepas ni bolehlah panggil ustaz lain, saya dah lama kat sini kan. Ustaz ramai kat Selangor ni, 1000 tu dah tukar betul ya. Habis after that dia kata jumpa lagi. Lah saya gurau aja, dia berhenti kan betul. Pasal dia dapat pengurusan baru kot, KL kat Selayang. Pasal dia punya presiden pula, pengurusi meninggal bilik air. Biasalah tukar pengurusi, tukar pengurusan, kadang-kadang dia cara lain pula, dia nak ustaz yang baru, bagus lah, okey je kan? Tak ada masalah. Jadi saya rasa nak ulang kaji, banyak tajuknya. Ulang kaji mana Ustaz Din kata ulang kaji. Tajuk kita kira banyak kan tuan-tuan. 1, 2, 3 berapa tajuk ni. Dia tak letak numbering ya. Tak letak nombor, dia tak buat numbering. Saya ingat mau 30 tajuk kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
18, 19, 20, 21, 23. 23, 60, 46. 47, 48, 50. 52, 53, 54, 64. Kitab baru tu 76 tajuk. Kira banyak ke tu? Tak payah ngaji ya, tuan-tuan baca sendiri ya. Apa je? kitab baru ni yang tak Saya ajar fiqh muamalah, saya pakai nota saya sendiri. Saya tak pakai buku mana-mana lah. Tak ada buku lah, tapi nota saya lah. Banyak tempat saya ajar tu dia photostate lah, dia photostate besar yang A4 punya kan. Nampak sikit tulisan. Ada tempat dia buat buku. Dia buat buku kecil. Besar ni lah. Tapi tulisan tu kecil lah. Ada dalam kereta saya tu. Surau di Payajaras. Dia buat buku sebiji RM10. Tak tahu macam mana dia buat, saya pun tak ambil tahu. Saya pakai handphone je, nota saya duduk dalam handphone saya je. Sama sini saya ajar surah Ikhwan tu muamalah. Saya ajar situ juga. Adalah 3-4 tempat saya ajar fiqh muamalah. Jadi tuan-tuan bincanglah nanti nak saya ajar apa. Saya fiqh ibadah memang takhasus saya. Fiqh muamalah ni bagi saya bidang yang baru. Di mana di peringkat degree dulu kita ialah zaman 20 tahun lepas kan. Mana ada muamalah ni, dia satu ilmu yang tak menonjol lah masa itu ya. Hatta kita belajar fiqh pun fiqh biasa, asas-asas kepada muamalah macam tu je. Dia after tahun 2000 perkembangan ilmu muamalah dia agak ni lah ya. Kerana dunia hari ni memang banyak bergantung pada muamalah terutama yang moden lah ya. Jadi banyak perkara-perkara baru ya. Sebab itu buku-buku yang dikeluarkan pun banyak buku-buku muamalat moden, bukan yang klasik lagi. Sebab tu muamalat dia ada dua. Satu fiqh muamalat yang moden, kontemporer. Satu fiqh muamalat klasik. Di mana asas dia sama, tak ada beza pun. Asas dia sama kan. Satu-satu perkara tu asas pensyaratan dia adalah Quran dan hadis Nabi. Amalan pada zaman Rasulullah SAW. Tapi hari ni dah lain kan. Corak bagaimana kita melakukan transaksi itu yang buat ada perbezaan. Amalan tu ada sikit sebanyak beza. Asalnya sama, yang beza ialah amalan. Benda-benda yang furu' lah kan.
jual beli zaman Nabi dulu ada jual beli, malah before Rasulullah SAW ada jual beli. Tuan-tuan baca surah Kahfi kan, ada ayat jual beli. Ashabul Kahfi sebelum Rasulullah SAW memang jual beli zaman dulu kot, zaman tu Adam dulu lagi kot, zaman Nabi Adam lagi kan. Tapi daripada satu zaman ke zaman dia tak sama lah. Kalau dulu dia guna barter system, bai'ul muqayyadah dia panggil, barang dengan barang, al-ardu bil ardi, as-sil'ah bis sil'ah, barang dengan barang. Lepas tu ada barang dengan duit, ya, as-sil'atu bin naqdi, duit dengan barang, ya. Hatta pada zaman Rasulullah SAW pun Nabi tak keluarkan duit sendiri, dia guna duit daripada Parsi, dinar dan darham yang dikeluarkan pada waktu itu. Mungkin tak ada keperluan kan, jadi adalah duit dengan barang, ya. Ashabul Kahfi pun dia, lepas dia jaga tu kan, dia lapar. Yelah, 100 tahun tu tidur kan, dia bagi duit kat kawan dia, so kawan dia pergi beli, cari makanan. Duit dengan barang. Lepas tu after that duit dengan duit pula. Tapi zaman Nabi pun ada juga, dia panggil bai'us saraf. Jadi asalnya ada beza kan. Of course lah yang kecil-kecil ni lagilah banyak. Jadi muamalat dia tak sama dengan ibadah, prinsipnya pun tak sama. Al-aslu fil ibadah at-tahrim ma lam yakun dalil ala masyru'iyyatiha. Asas-asas ibadah itu haram melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya kan. Ajaran-ajaran yang sesat-sesat ni, Malaysia ada 100 kot. Selangor saja ada more than 50 hok-hok betul-betul sesat lah kan. Entah milah Ibrahim lah apa benda kan. Pasal apa begitu? Pasal reka agama sendiri ya. Agama dia tak, bukan ikut dia rujuk sumber yang sepatut dirujuk, Quran, hadis Nabi. Tapi sumber dia tok guru dia lah, tok syekh dia. Torekat, sorry tu lah ya. Ni sebulan 2 ni duk sibuk pasal nak sebandi aliyah yang telah diharamkan dulu, hari ni dah diharuskan. Kadang-kadang tak ada justifikasi yang meyakinkan lah. Sepatutnya bila satu ajaran sesat, dulu sesat, hari ni kita nak kata harus, dia mesti didedahkan kepada awam. Kenapa kita mengharuskan? Tak boleh main harus. Kami dah bincang 20-30 years ago you boleh buat macam tu, hari ni you dah tak boleh buat macam tu. Usah kata kita yang belajar, tuan-tuan sendiri yang terdedah pada ilmu every night pun kan, setengah orang dia tak kisah, setengah orang dia nak ambil tahu juga. Benda yang tidak ada dia ada-adakan, masalah lah. Tak masuk lagi cerita-cerita pasal Mahdi ya, cerita-cerita pasal jumpa Nabi Khidir. Banyak cerita-cerita pelik ya. Lepas tu dia masuklah dalam akidah dia sikit, masuk ibadah dia sikit ya. Macam tu lah. Tapi kalau dia stick kepada apa yang ada, al-aslu fil ibadah at-tahrim, asas ibadah itu haram, dia takkan jadi macam tu. Apa yang ada buat je lah kan. Tapi muamalah tak begitu. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, asas-asas muamalah dia harus malam yakun dalil ala tahrimiha, as long as tidak ada dalil petunjuk yang mengharamkannya. Dia terbuka, dia very open. Dan muamalat ni dia boleh berkembang dengan perkembangan manusia kan. Tapi basic dia sama. Kita belajar buku fiqh muamalah yang asas dia sama saja. Itu beza. Klasik dengan moden tu je beza dia, pengamalan. Yang mana yang moden ni dia banyak bincang pasal akak-akak yang dilakukan di institusi perbankan lah dan kewangan, itu saja ya. Bila saya buat master dulu, zero tuan, muamalat ni zero. Baru saya belajar balik.
Dan saya pilih pensyarah, penasihat saya pun pensyarah bahagian muamalat lah. Saya buat ibadah saja, ambil supervisor pensyarah muamalat daripada Universiti Malaya. Nama dia Dr. Taqiyuddin Osman. Dia tu member kepada Dr. Sufian lah. Tahu Dr. Sufian? AJK Fatwa Perlis bahagian muamalat. Dia satu geng lah. Cuma department lain-lain. Dr. Sufian tu under Islamic Economy. Dia under muamalat, dia lain tu. Dia ekonomi lain, muamalat lain. Dia department lain-lain. Tapi dia lebih kurang lah ya. Jadi bolehlah mengajar. Dan saya pun dibenarkan untuk mengajar fiqh muamalat di OUM tempat saya belajar tu lah ya. Dulu saya ajar fiqh ibadat saja. Tapi saya pun lepas tu saya pun ajar, saya ngajar OUM. Dulu saya ajar ibadat saja. Tapi saya after saya buat master tu, saya dah dibenarkan untuk ajar muamalat. Bolehlah ajar kan. Walaupun bidang baru, kena lebih sikit lah, kena banyak baca, banyak tengok YouTube ya. Belajar dengan YouTube lah. Tapi pensyarah saya tu, rujukan saya lah, saya banyak tanya dia. Sengaja saya ambil dia supervisor saya. Dia muamalat, bukan ibadah. Tapi saja pasal saya banyak nak belajar dengan dia. Dan saya pun personally kawan dengan Dr. Sufian kat Facebook ya. Adalah saya messenger dia juga ya. Dia bagi nombor WhatsApp kat saya, ada apa hal saya tanya dia. Kalau kat Facebook tu tuan-tuan boleh follow Ustaz Lariba. Ustaz Lariba. Itu member Facebook saya juga. Dan saya pun ada WhatsApp, saya ada berhubungan lah WhatsApp dengan dia. Dia ajak saya minum apa semua. Tapi belum jumpa lagi lah. Tapi kalau ada apa-apa boleh tanyalah dia. Dia konsultan muamalat. Cuma biasalah ya. Hari ni banyak cerita pasal yang baru-baru lah, forex lah, bitcoin lah, apa benda kan. Kita tak terlibat sangat. Tapi asalnya tu kita kena tahulah. Itu saja. Lepas tu saya buat PhD pun memang dalam muamalat. Cuma saya tak buat kontrak-kontrak hok komersial lah. Saya buat charity contract. Kontrak ni dia ada dua, akad ni dia ada dua, muamalat ni dia ada dua side. Satu muamalat yang berasaskan kepada keuntungan semata-mata, memang fully commercial. Yang disebut sebagai akad-akad perniagaan, yang banyak digunakan pakai di perbankan lah ya. Jual beli ya, investment, melabur lah, macam jenis pelaburan yang ada kan. Pinjaman, kita je panggil pinjaman tuan-tuan. Tapi kalau di Islamic banking dia tak guna istilah pinjaman. Dia guna istilah jual beli juga ya. Buy and selling juga ya. Buy and selling. Itulah satu lagi muamalat dia panggil akad-akad tabarruk, charity contract. Saya buat charity contract ni lah. Nak buat banking ni pening kepala sikit lah. Susah. Jadi saya buat yang charity contract. Charity contract ni hibah ya, wasiat, wakaf ya. Saya buat wakaf lah. Tapi sebahagian yang charity ni tuan-tuan dah bangunkan seumpama yang tadi juga kan, macam hibah kan. Hibah dah dikomersial kan. Kalau dulu hibah ni anak beranak je kan. Sebelum kita mati, nak elakkan harta tu tak dapat kepada anak-anak tertentu, mari kita ada anak angkat, kita hibah siap-siap kat dia. Dulu zaman macam tu, kontek-kontek macam tu je. Tapi hari ni hibah dah dijadikan satu kontrak yang diguna pakai di perbankan dan institusi kewangan. Tuan-tuan letak penama tu, tuan-tuan ada KRSP kan, tuan-tuan letak penama kan, yang syariah lah. Konsep yang diguna tu hibah lah. Tuan-tuan ada tabung haji letak penama, konsep hibah lah tu. Jadi hibah pun dah diguna pakai. Kerana perbankan ni nak elok daripada terlibat dengan unsur-unsur yang haram seperti riba, gharar, macam tu kan. Jadi dia gunalah kontrak-kontrak yang seumpama ini. Jadi kalau dulu hibah tak ada benda pun, bagi itu je kan. Melibatkan keluarga, kawan-kawan, anak cucu kita yang mungkin tak menanggung pusaka. Jadi kita hibah siap-siap. Tapi hari ni dah
masukkan dalam akad-akad yang komersial. Wasiat pun, wasiat dulu mulut ya, tapi hari ni tuan-tuan nak wasiat, sebaik-baiknya tuan-tuan panggil lawyer syariah, mari buat wasiat, bayarlah sikit, dah jadi legal ya. Tuan-tuan pergi bank cakap saya nak bagi wasiat, boleh. Ada setengah-setengah bank dia buat untuk wasiat punya. RHB ada, tapi masa tu dia alliance dengan apa tu, Amanah Raya Berhad. Dulu kalau kita buat loan, kan, orang kerja kerajaan kan suka buat loan. Ya. Kita kena ambil wasiat. Wasiat lah, kena wasiat sekali. Amanah Raya Berhad lah, dia dah alliance dengan bank-bank yang ada, yang buat, kita buat pinjaman tapi kena isi borang, kena masuk wasiat juga. Amanah Raya masa tu. Tapi sekarang ni ada bank-bank dia buat dia punya wasiat sendiri. Koperasi pun sama, ada terlibat dengan wasiat, dia sendiri menguruskannya. Ada jugalah dia, tak tahu, saya pun tak tahu in detail lah, tapi ada wasiat tu. Wasiat pun dah masuk dalam perbankan, dah masuk dalam institusi kewangan kan. Hari ni orang semua nak cari keuntungan kan, masuklah buat wasiat. Wakaf tak macam yang tu lah ya. Dah ada sikit sebanyak keterlibatan, tapi takat hari ni masih terhad. Kita hanya ada bank Islam dan bank rakyat lah, untuk bangunkan harta-harta wakaf yang ada di Malaysia, ya, Selangor, di Penang, di Perak, di Kuala Lumpur ya. Tapi awak nampak tak berapa nak ni sangat yang tadi. Wakaf lah, wakaf dia masih wakaf dia tak macam yang tadi. Wakaf ni harta kan, yang diwakafkan. Nak menguruskannya pun bukan senang tuan. Banyak isu lah ya. Ada isu undang-undang, undang-undang tanah kan, tuan nak wakaf kan, dia nak, bila nak dibangunkan harta wakaf, dia ada banyak masalah lah. Saya buat PhD pembangunan harta wakaf. Nampak mudah sikit banding hak lain lah. Walau bagaimanapun, walaupun kita buat kontrak charity, akad yang tabarruk ni, akad tabarruk ni makna based on sedekah lah. Wakaf kan sedekah, wakaf sedekah, hibah pun sedekah. Berbanding hak tadi, walaupun kita buat hak ni, tapi kita kena tahu belaka lah. Kerangka muamalah tu kita kena tahu. Macam ibadah juga. Ibadah dulu kalau nak ikutkan, saya buat tentang taharah aja, taharah tuan-tuan. Pertembungan antara Al-Imam Abu Saur dengan gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab taharah. 12 isu je, tapi kita reti taharah saja. Kita baca the whole book. Selain daripada kita nak tahu fatwa berbeza antara ulama, kita nak tahu dia punya metodologi, manhaj dia tu. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, yang penting manhaj dia tu. Macam mazhab-mazhab tu kan, berkongsi hadis yang sama, ayat Quran yang sama, kadang-kadang pentafsiran yang sama, tapi fatwa lain-lain. Kerana antara yang mempengaruhi pendapat seseorang ulama dalam satu-satu mazhab, bahkan dalam mazhab keseluruhan, ialah metod yang dia pegang. Dia punya manhaj lah. Nak cakap Melayu macam mana, susah. Kaedah dia kan. Ada orang guna kaedah ni, ada orang tak guna kaedah tu, dia guna kaedah lain ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadis-hadis yang datang daripada tabi'in, kalau tidak ada sokongan daripada sahabat Nabi, of course lah daripada Rasulullah, dia tak ambil sebagai hukum. Tapi dalam mazhab Hanafi dia ambil. Imam Syafi'i kata hadis mursal ni, hak dia ambil, dia kata Sa'id Ibn Musayyab saja, the biggest tabi'in, tu je. Kalau orang lain boleh lah, tapi nak tengok dulu. Tapi kalau Sa'id Ibn Musayyab top tabi'in, okey. Tapi Abu Hanifah dia ambil je, as long as dia tabi'in. Kadang-kadang tabi'in yang bukan tabi'in yang besar. Tabi'in tahu ya, tabi'in ya, tak hurai ya. Tabi'in ni orang yang jumpa sahabat Nabi lah. Jadi metod tu sendiri mempengaruhi. Tapi ada kebaikan yang banyak tuan-tuan dalam perselisihan yang ada. Of course dalam muamalat. Muamalat tuan-tuan, saya cakap seriously, kalau kita baca resolusi Bank Negara, seolah-olah tidak ada mazhab Syafi'i. Tak ada.
Kerana kalau hanya satu mazhab, apa pun tak boleh buat. Sebab itu talfiq ni masuk campur mazhab, dilakukan dalam muamalah. Saya tak berani bagi tahulah percentage yang mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i dalam muamalah dia agak ketat, very strict. Sedangkan muamalah dia mesti berkembang. Dan sebagai isu dia ijtihad je, muamalah banyak ijtihad. Kalau nak dibandingkan dengan ibadah, ijtihad dalam muamalah lebih banyak. Pasal muamalah ni urusan manusia sesama manusia kan. Nabi letak asas saja, ayat Quran letak asas saja. Lebih pada tu kan. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam bukunya Al-Muni, dia kata innallaha abahal bi' wa lam yubayyin kaifiyatahu fayarji'u ila al-'uruf. Allah Taala menghalalkan jual beli dalam Quran. Allah Taala sebut jual beli boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan surah Al-Baqarah ayat 275, ayat panjanglah, ayat pasal riba. Ujung tu Allah Taala kata wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tu je ayat jual beli. Ya. Tapi dia kata Allah Taala tidak menjelaskan tata caranya, maka ia mesti dikembalikan kepada uruf. Jual beli ni selagi tidak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan ghara ni dipanggil uncertainty lah. Benda yang tak jelas, kabur kan. Ya. Urusan transaksi sesama manusia dia kena jelas. Memang semua kena jelas pun, ibadat pun kena jelas kan. Muamalah pun lebih-lebih lagi kena jelas. Pasal kita dengan manusia ni, muamalah ni ialah human dealing. Kita human with human, manusia dengan manusia. Kalau ibadah, kita dengan Tuhan. Muamalah kita dengan sesama manusia. Muamalah ni harta tuan ya. Muamalah ni di luas ya. Muamalah harta, muamalah kemasyarakatan, muamalah kekeluargaan. Muamalah di luas. Selain ibadah semua muamalah, politik muamalah. Tapi hak kita sebut muamalah ni muamalah harta lah ya. Al-muamalatul maliyah, muamalah dari sudut harta. Jadi dia kata Allah Taala mengharuskan jual beli, tapi Allah Taala tak terangkan cara-caranya kan. Maka dia mesti dikembalikan kepada uruf, yakni adat lah, adat. Adat hari ni orang jual beli macam mana? Macam-macam jual beli kan. Online ya. Bukan hanya dengan cara berhadapan. Kita kat sini beli nu kat Amerika, tekan dia, tekan tu tuan-tuan, pop beli, mari FPX transfer amount yang kita nak, dah akad dah tu. Akad ni tak bersalam ni, aku beli aku jual bersalam kan. As long as dia berlaku, transaksi tu berlaku, habis kira akad dah tu, kira kontrak dah tu. Jadi dia tak boleh samakan ya. Kita saya bagi contoh paling ringkas. Kita dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, pasal apa saya kata yang tadi, talfiq tadi kan. Bila kita baca resolusi Bank Negara tuan, banyak kita guna pakai fatwa daripada Maliki, Hanafi dan Hambali. Syafi'i ada lah, tapi sebab Syafi'i dalam bab muamalat ni dia agak strict. Tuan-tuan ambil advance, ambil pendahuluan, ambil deposit dalam mazhab Syafi'i haram. Saya sebut dalam mazhab Syafi'i itu hak standard lah dalam mazhab Syafi'i. Haram. Kan? Pasal apa haram? Tuan-tuan prepaid kan? Prepaid. Melikat prepaid. Handphone tak guna lagi. Dah bayar dah. Nama pun prepaid. Prepaid. Bayar dulu baru guna. Kan? Kad atas Cenggu tak guna lagi. Kena beli dulu masuk duit dalam tu. Haram. Kau tak guna lagi. Kau tak guna lagi servis dia. Kau dah ambil duit. Mana boleh? Dia panggil bi'ul urbun. Kan? Tak buat apa-apa dah nak ambil duit dah. Tunggulah aku lalu dulu kat tol tu baru aku bayar. Rumah belum duduk lagi dah ambil dah duit. Mana boleh? Aku duduk dulu aku bayar lah. Kan? Ni tak, kita ambil sewa sebulan, lepas tu ambil pula deposit untuk dia lah nak keluar nanti. Entah bila dia nak keluar kita pun tak tahu. Haram tu. Nak beli kereta, saya nak kereta ni lah bos. Boleh?
Bayar booking lah 500. Kan? Bos tahu lah, kita Malaysia mazhab Syafi'i tahu. Ambil booking haram. Ya. Jadi dia dah campur mazhab dan dia banyak ambil pendapat mazhab-mazhab lain. Tuan-tuan buat penama tu, buat hibah-hibah tu, mazhab Syafi'i haram tu, hibah bersyarat tu. Tuan-tuan taruh nama penama, bila penama tu meninggal apa jadi? Dia suruh tuan-tuan taruh penama yang baru. Mana boleh? Kan? Macam tu pula. Itu dia panggil hibah bersyarat. Hibah bersyarat bank negara kata boleh ambil mazhab Maliki. Okey je. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi walau bagaimanapun perbezaan yang ada tu sikit sebanyak dia memberi kemudahan lah kepada kita. Mazhab Syafi'i tak boleh, ambil mazhab lain, apa masalah kan? Sementara muamalah ni dia very open. As long as dia tak terlibat dengan perkara yang betul-betul haram, qat'i haram. Hibah bersyarat, Syafi'i kata haram, Maliki kata okey, Hanafi kata okey. Kan? Tengok pula asasnya. Mungkinlah Syafi'i ada hadisnya, Hanafi ada hadisnya. Tengok. Boleh ni guna Hanafi ni. Syafi'i tak menguntungkan ni, Hanafi menguntungkan, ambil. Bukan soal keuntungan saja ya, tapi kemudahan untuk kita juga. Kalau tidak macam mana tuan? Tuan kalau tak taruh penama, once tuan mati, harta tu jadi harta pusaka, nak diuruskan bukan senang, susah. Itu salah satu masalahnya. Banyak harta-harta yang dibiarkan di bank kerana tak diuruskan. Bila mati, lagi satu nak uruskan faraid, hak duduk dalam bank, itu susah. Nenek saya meninggal tuan-tuan, dalam ASB ada duit 20 years ago. Saya lah tukang uruskan dengan mak saya. Turun naik, pergi jumpa penggawa, chop sign, pergi lagi, jumpa lagi tok penghulu, chop sign. Apa benda ni? Nak ambil duit nenek aku yang tinggal dalam tu pun bayar. Kan? Susah nak uruskan faraid ni. Jadi dia senang. Nyamuk ada, pukul nyamuk. Tapi jangan buang dalam masjid. Tak situ. Dia masuk poket. Kat mana tadi ya? Jadi dia nak memudahkan. Kita hibahkan dia. Taruh penama ni makna tuan-tuan dah bagi duit tu kat dia. Ya? Nampak? Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Pasal tuan-tuan taruh syarat. Itulah maksud hibah bersyarat. Bagi, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau mau mati, harta tu balik kat aku. Kan? Aku taruh penama ni pun mu tak boleh buat apa-apa kat harta aku. Kan? Contoh paling senang. Tuan-tuan ada harta, ada tanah 10 ekar, anak 5 orang. Betul tak? Tuan-tuan kata aku nak bagilah harta ni kat anak aku. Tuan-tuan pun bagi siap-siap. Tukar nama siap-siap. Tuan-tuan, lepas dia dapat, tuan-tuan pun dia tak herau kan. Kan? Ini berlaku. Seriously dalam keluarga saya pun berlaku. Maknya ni bagi dah harta ke anak dia, siap-siap. Anak dia jual tuan-tuan. Jual. Siapa tak nak duit? Dunia hari ni orang nak duit je. Jual. Kan? Dapat duit. Akhirnya dia bersendirian di rumahnya. Anak pun tak herau kat dia. Harta dia pun dah habis depan mata dia. Aku tak mati kau dah jual. Nak marah buat apa? Awak yang bagi dia. Kan? Okeylah, pergi jumpa lawyer. Saya nak hibah harta ni kat anak saya. Tapi saya letak syarat. Dia tak boleh jual harta ni. Boleh tak? Itu dia panggil hibah bersyarat. Kita bagi, tapi kita letak syarat. Ataupun kita bagi harta ni kat dia, kita letak syarat. Kalau dia tak jaga kita, harta ni balik pada kita. Itulah maksud syarat. Bagi, tapi letak syarat. Mazhab Syafi'i haram, tak boleh. Kau dah bagi, bagilah. Kan? Al-a'id fi hibbatihi kal kalbi ya'udu fi qi'ihi. Nabi katalah hadis Muslim daripada Ibn Abbas, orang yang bagi dia ambil balik seumpama anjing yang muntah, dia makan balik muntah dia tu. Haram lah. Kan? Tapi pasal apa boleh? Kemaslahatan. Banyak hari ni anak-anak yang membiarkan ibu bapanya, sekalipun harta dah bagi pada anaknya. Dia benarkan, boleh. Kerana ini bukan hibah biasa. Ini adalah dia punya tu. Kan?
Dulu-dulu harga barang tak boleh ditetapkan oleh pemerintah. Memang tak boleh. Tuan-tuan. Zaman Rasulullah SAW ada banyak fasa. Ada suk ukas, ada suk macam-macam lah ya. Sukul Majas, ada banyak kedai-kedai di Madinah kan. Harga naik melambung. Dalam hadis Abi Daud dan selainnya daripada Anas bin Malik, dia jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, sa'ir lana. Kata Anas bin Malik, wala tas'ru ala ahdi Rasulillah. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Wahai Nabi, harga sekarang dah mahal ni. Letaklah harga, kan? Apa Nabi kata? Innallaha huwa al-basit ar-raziq. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi rezeki dan keluasan kepada hambanya. Wa inni arju an alqallah wa laysa li ala ahadum minan nas mazlamatun. Dan aku tak nak esok aku jumpa dengan Allah ada orang nak tuntut ke atas aku kerana melakukan kezaliman. Nabi tak nak meletakkan harga barang atau menetapkan tu. Nabi kata benda ni zalim. Tapi hari ni banyak negara, hatta Islam, negara Islam termasuk Malaysia, ada barang-barang kawalan, letak harga siap-siap, di mana kalau mu jual tak boleh lebih daripada itu, kan? Ada harga ceiling dia. Kalau ikut bukan mazhab Syafi'i sajalah, majoriti para ulama mengharamkan, majoriti. Tapi hari ni kenapa dah tak digunakan hadis itu? Kenapa tak guna? Dah ditentukan sebahagian barangan. Pasal apa? Pasal masalih. Ada keperluan. Zaman Rasulullah, harga barang naik tu dia genuine. Naik tu kerana ada dia panggil penawaran dan permintaan dia mempengaruhi harga barang. Benda tu dia genuine. Dia mahal tu pasal barang tak ada dalam market. Orang nak ramai, naiklah harganya, genuine. Tapi hari ni sebahagian barangan kalau tidak diletakkan kaedah kawalan dan ceiling seumpama itu, orang akan zalim menzalimi antara surungan yang lain, naik harga suka-suka, betul tak? Jadi tak genuine. Kalau harga barang naik secara tidak genuine, bolehlah kita tetapkan awal-awal sebelum dia naikkan, tetap awal-awal boleh. Sebab tu zaman tabi'in segelintir lah dah mengharuskan pemerintah boleh menetapkan suatu harga barangan supaya tidak berlaku kezaliman. Nabi tak benar tu pasal tak berlaku kezaliman. Bila dah berlaku kezaliman, dibenarkan. Jadi dalam muamalah ni banyak kemaslahatan, maslahan tak? Dan banyak lagi lah yang lain. Tuan-tuan kalau mazhab Syafi'i ada rumah sewa, jangan ambil deposit. So dia duduk dulu baru bayar, jangan bayar dulu. Itu pula setengah penyewa kan? Betul tak? Cakap siap-siap, setiap 1 hari bulan saya nak bayar sewa. Tiap awal bulan, saya ni mazhab Syafi'i, duduk dulu baru bayar. Duduk sebulan, patutnya kena bayar 30 hari bulan lah. Tapi pasal apa minta sewa awal-awal? Jadi konteks-konteks macam tu, tuan-tuan. Itu asasnya. Dalam pelaburan pun sama. Saya orang bagi kontrak, ustaz, saya ada nak masuk investment ni, satu di Terengganu, syarikat frozen food, melabur lah ya. Dia janji nak bagi saya 10% every month. Tak apalah, saya kata main kontrak dia tebal tuan. Saya ingat mau 20 muka surat, belah-belah lah, banyak page lah ya. Dia hantar saya PDF. Saya pun baca. Saya tak payah baca 12 tu, saya baca hak mula-mula pun tahu dah, kan? Jaminan wang dikembalikan, haram terus. Berbelah-belah muka surat, terma awal-awal dah tulis dah, jaminan wang dikembalikan. Apa-apa pelaburan, jika ada jaminan wang dikembalikan oleh pihak yang melakukan perniagaan itu, maka dia adalah riba, haram. Ini tak ada khilaf-khilaf, memang haram. Ya. Tapi ramai orang tidak tahu. Itu tak termasuk lagi duk masuk kat platform di internet yang tak apa-apa, koror. Ya. Dan kita nak kena ingat, Islam dia menjaga harta sebenarnya seumpama dia menjaga hal-hal yang lain.
Malah kalau kita terlibat dengan harta yang haram, kadang-kadang ibadah kita pun terjejas, tuan. Kan? Ada orang dia doa, Allah, Nabi kata Allah Ta'ala tak terima. Malbasuhu haram, mat'amuhu haram, ghuzi bil haram, fa anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu lahu. Dari Muslim pada Ibn Abbas. Nabi kata macam mana Allah Ta'ala nak terima? Baju dia haram. Makan pun benda haram, minuman dia pun haram. Tak terima. Harta tu, pakaian harta. Harta ni tuan-tuan ada 5 asas. Pertama, malbus, apa yang kita pakai. Ini harta. Sebab tu Islam berat pasal harta. Nak semayang, Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Tutup aurat guna harta. Malbus, apa yang kamu pakai. Ni. Kan? Makul, apa yang kamu makan. Harta. Sebab tu dia dikomersialiskan, dapat kaya. Ada orang, ada restoran kaya raya pasal makanan dia jual. Itu harta. Jual beli kan guna harta. Kan? Apa yang kamu minum? Masyrub, harta. Markub, apa yang kamu tunggang? Kereta, harta. Kan? Maskun, apa yang kamu duduk di dalamnya? Masjid, rumah, harta. As long as benda tu ada nilai, dia jadi harta lah. Cuma ada 2 lah. Satu harta yang boleh ditransaksikan, ada harta yang tidak boleh ditransaksikan. Itu saja. Tapi harta, manusia memang perlu kepada harta. Sebab tu dalam Quran, kalau tu tengok surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala banyak ajar prinsip-prinsip tentang pengurusan harta. Macam mana nak berhutang, kan? Macam mana nak tulis wasiat. Dan dalam fiqh sebenarnya, kalau kita belajar fiqh ibadat dengan fiqh muamalat harta sama banyak. Dalam ibadat ada tak kurang daripada 10 atau 11 bab. Ambil daripada tak sampai dalam ibadah kita ada kitab taharah, kitab solat, kitab haji, kitab zakat. Ada 4 kan? Taharah, solat, haji, zakat. Ada ulama tambahlah kitab janaiz, kitab jenazah. Ada sebahagian dimasukkan dalam solat, ada sebahagian diasingkan. Jadi lebih kurang ada 5 lah, kan? Kalau campur bab-bab yang ada satu kitab tu, solat, puasa, ada sekurang 10 bab. Jadi ada 50 bab dalam ibadat. Ambil daripada taharah sampai haji, ada 50 bab daripada 5 kitab yang besar. Kitabus solah, kitabuz zakah, kitabul hajj, kitabul janaiz dan kitabus siyam. 5 kan? Kitabus solah, kitabut taharah, kitabus solah, kitabul az-zakah, kitabul siyam, kitabul hajj. Ada sebagai ulama dia asingkan kitabul janaiz, tapi majoriti dia sekalikan kitabul solah. 5 lah. Bab dia tuan-tuan tak kurang daripada 50 bab. Setiap satu kitab ada sekurang 10 bab. Muamalah pun sama. Muamalah pun sama. Kalau kita campur-campur bab dia tuan-tuan, daripada bab yang pertama kitabul buyu' sampai ujung kitabul itik, pembebasan hamba, sama saja. Lebih kurang 50 chapters. Jadi sama. Sebab itu dalam Quran ayat-ayat hukum tak kurang daripada 500 ayat. Quran ada 6,634 ayat. Ayat hukum 500 ayat. Separuh daripadanya ialah ayat tentang muamalah harta lah ya. Kerana kadang-kadang kewangan ni dia penting, kewangan. Sebab itu kita nak kena tahu juga harta lah ya. Hari ni tuan-tuan banyak, sorry to say lah ya, harta-harta faraid tidak uruskan dengan baik. Saya sendiri personally tuan-tuan, ada saudara yang dah meninggal, bapa dia 5 atau 6 tahun, tapi masih belum dibahagikan. Baru nak bagi, mati 5-6 tahun dah. Lepas tu bapa dia ni ada rambutan, ada durian, ada kelapa. Dia duduk di situ, dia lah dapat hasil. Tapi dia hello lah ke adik-beradik yang lain. Ni durian dah masak, marilah. Member duduk jauh-jauh, boleh pergi ke? Ada yang datang, ada yang tidak. Tapi dia jual, dia makan, tak bagi tahu adik-beradik lain pun. Lepas tu orang lain duduk tunggu bila nak bagi harta, bila nak bagi harta. Orang tanya saya lah, San, macam mana tak bagi-bagi lagi ni? Boleh tanya ke? Tanyalah harta kita tu. Bapa kita mati, dia dah tak ada apa-apa dah. Harta tu dah jadi harta kita. Jadi kita tanya harta kita, apa masalah?
Nanti orang kata tamak pula. Tak ada tamaknya. Tak teramak lah, dia tak teramak kan. Memang betul. Tapi yang saya heran tu, buat kenduri arwah 2-3 bulan sekali, setahun 2-3 kali buat. Apa benda ni? Kan? Bila seorang itu mati, kita tak ada kerja lain melainkan menguruskan hartanya. Tuan-tuan. Kenduri arwah tak buat pun tak apa. Hak tu dulu. Ini dok. Dia mesti jelas lah. Hatta kalau orang sedekah pun sedekah. Orang mati orang bagi duit kan. Diam-diam aja. Yang menguruskan seorang. Adik-adik lain nak tahu juga kutip dapat berapa. Belanja buat arwah tu dapat berapa. Senyap aja. Jadi orang ada sangka buruk lah. Ini lebih dia bantai ni. Jadi pengurusan tu tidak betul. Jadi kita itu bersabit dengan inilah ya. Tapi dah kotak-kotak yang lain pun sama lah ya. Saya ingat dalam pengurusan harian, selagi mana kita tak melibatkan perbankan, kita tak melibatkan pelaburan termasuk di luar, kebiasaan kita dalam muamalah okey. Tuan-tuan jual beli, pergi kedai, pergi pasar raya, biasa tak ada masalah sangat. Tapi bila tuan-tuan terlibat dengan bank lah ya, tuan-tuan pergi buat loan, tuan-tuan tak ambil yang Islamik, tuan-tuan pergi ambil fixed deposit lah, pergi apa-apalah investment tuan-tuan buat, tuan-tuan tak ada idea, ambil je. Tuan-tuan buat pinjaman untuk kereta, untuk apa, tuan-tuan ambil insurans bahkan. Tuan-tuan jangan ingat ya, kadang-kadang kita tak pergi Genting Highland, tak pergi kasino, tak pergi berjudi bahkan, tapi duit kita sampai situ kerana kita tidak memilih yang Islami saja. Banyak isu Islamik ni, ambil untung lebih pada orang lain lah kan. Konvensional ambil 3%, dia ambil 4%. Memanglah adalah isu-isu tu ya. Tapi sekurang-kurangnya kita nak kena ingat, Islamic funding dia dipelihara. Tu je. Duit hak kita masuk Islamik ni dia dipelihara daripada sampai kepada tempat-tempat yang haram. Pasal dulu ada tokoh, dia ni banyak bercakap pasal akhir zaman. Dia banyak duk cerita pasal bank hari ni, dia kata backdoor riba jalan belakang. Sama saja, konvensional dan Islamik sama saja, sama-sama ambil untung. Cuma hak ni dia guna akad Islam. Hak ni dia guna akad Islam lah, macam menipu lah. Hak ni dia konvensional dah tentu sama-sama riba je, cuma hak ni the real riba, hak ni backdoor riba. Tak betul sama sekali ya, bukan backdoor riba. Tak ada riba. Yang Islamik buat, dia ambil keuntungan. Itulah kadang-kadang kita pun pergi bank, kalau orang susah kita sign je. Tuan-tuan beli rumah, tuan-tuan kurang-kurang 3 kontrak yang tuan-tuan kena buat, kadang-kadang lebih lagi. Ada kontrak jual beli kat situ, ada kontrak sewa kat situ, ada kontrak wakalah kat situ, ada macam-macam tuan-tuan. Tapi kita sign, tak tahu benda pun. Alih-alih kita tuduh bank Islami ambil untung lebih, sedangkan dia dah guna kontrak-kontrak nak elak daripada the real riba. Kan, bank pun memang dia nak cari duit, dia bukan charity instrument, dia profit instrument, dia kerja dia mana nak untung kan. Ada orang cakap jangan simpan duit kat bank, simpan kat rumah, beli emas. Banyak orang jual emas kan, so beli emas, dia bagi kita emas, dia dapat duit. Orang berniaga. Keadaan ekonomi sebuah negara sebenarnya antaranya dia amat bergantung kepada how strong the banking and financial institution. Kalau bank kita collapse, ekonomi negara pun akan collapse. Ya. Sebab itu perbankan mesti dijaga supaya dia dapat. Tuan-tuan, kita banyak guna hari ni semua guna duit bank kan. Kalau bank tak boleh bagi duit kat kita, dengan sebab tuan-tuan tak nak simpan duit kat bank, tuan-tuan nak beli barang macam mana? Tuan-tuan nak beli kereta tak dapat. Jadi cakap tu kena ikut realiti lah. Dan kita nak kena tahulah cara bagaimana dia menguruskan. Bank tak salah, kita yang salah pasal kita tak tahu. Secara amnya, jika kita terlibat dengan perbankan, isu kewangan, ambil hak Islami. Nak kata backdoor riba lah, apalah, itu idea yang kadang-kadang tidak tepat. Dan yang paling penting ialah dana dia dipelihara. Dia tak akan pergi ke tempat-tempat yang merepek. Kalau dia bagi pinjaman pada orang pun untuk perniagaan, dia akan pastikan perniagaan ni ada perniagaan yang patuh syariah. Kita nak berniaga pergi bank nak buat pinjaman kat Islamic, tak boleh.
Konvensional boleh. Tu tuan-tuan. Hatta tuan-tuan nak simpan duit deposit pun, switch to Islamic deposit, wadiah dia panggil. Jadi sebab bank ni tuan-tuan duk simpan duit tu dia bagi kat orang, kan? Jadi bila kita ambil yang Islamic, simpanan yang Islamik lah sekurang-kurang. Semua orang ada bank simpanan, kan? Dulu tuan-tuan buka konvensional, tuan-tuan boleh switch automatically je dekat Maybank to you tu untuk pergi pada Islamic. Senang aja. Macam KSP lah. Walaupun kerajaan dah buat KSP yang syariah ni, sekarang ni baru dalam 70% ke 60%. Tak semua orang tukar. Padahal bukan susah sangat. Tapi kena pergi KSP lah. Dia tak buat online. Pergi KSP, tukar. Sain-sain dah jalan. Jadi duit KSP kita tu dia tak melabur tempat mepek-mepek. Dia dipelihara agar tidak terlibat dengan entiti-entiti yang haram. Itu saja. Saya tak nak, tuan-tuan, duit saya sampai dekat tempat-tempat haram tu, kasino lah, tempat judi lah, toto lah, kan? Sebab kewangan pun adalah ibadah. Sebab itu Islam mensyariatkan muamalat harta, supaya harta kita diuruskan dengan betul. Ambil daripada jual beli sampai ujung sekali, pembebasan hamba. Kerana hamba pada zaman terdahulu adalah harta. Hamba dia boleh jual beli. Sebab tu hamba tak wajib tutup aurat kepala. Bukan tak wajib tutup aurat, aurat dia ringan. Hamba wanita tak perlu tutup kepala, kan? Tak macam wanita-wanita yang lain yang merdeka. Pasal apa? Pasal dia dijual beli. Kalau dia tutup kepala, of course lah, kalau dia pakai niqab, macam mana orang nak beli, nak tengok tu badan dia, nak tengok muka dia, betul tak? Betul, dia ringan sikit. Pasal hamba ialah harta. Dan hamba tu sendiri dia tidak memiliki harta, ya. Harta hamba ialah harta anaknya, ya. Harta tuan dia. Boleh? Cukup tu. Dah isyak tadi, tak azan jadi saya tak tahulah poin saya kat mana hari ni. Saya main cakap ikut sedap aja. Tapi nak cerita begitu, kita kena ada idea yang jelas tentang harta, ya. Biarlah pakai kereta buruk pun, kan? Biarlah pakai kereta second pun, tapi pastikan pengurusan kita, harta kita tu yang halal, ya. Jangan terlibatlah dengan benda-benda yang tak betul ni, ya. Riba, hari ni dia muamalat ni senang aja, kan? Riba, gharar, khadi'ah. Riba, dia sebenarnya asas kepada pengharaman. Hak jelas ni 4 saja: riba, gharar, judi dengan khadi'ah. Riba, tuan-tuan tahulah riba, kan? Banyak pengharaman dalam muamalah kerana riba. Yang kedua, gharar. Gharar ni uncertainty, mana benda tu tidak jelas, benda tu tidak pasti. Tuan-tuan nak beli barang, tuan-tuan tak tengok pun barang tu. Mungkin tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan nak beli, tapi tuan-tuan tak tengok pun. Itu dipanggil gharar. Gharar ni dia haram lah, kan? Member kita nak jual kereta, tak tengok pun kereta tu, ataupun kita tidak diberitahu tentang kereta tu, kereta apa, kan? Tahu-tahu aku nak jual kereta Honda, berapa ribu, 30 bagi jual. Tak tengok pun kereta tu, pun tak tahu tahun bila, condition dia macam mana. Dapat yang okey, tiba-tiba dapat yang tak okey. Alamak, minta balik duit aku. Islam nak jaga supaya dia tak timbul pertengkaran pada masa hadapan. Itu je poin dia, bagi kena jelas, kan? Yang ketiga, judi, al-maisir, ya. Kadang-kadang yang jelas judi kita tahu, sport toto, kasino. Tapi ada kadang-kadang dia tak jelas judi tu, tak jelas, entah, ya. Ada unsur judi di situ. Tuan-tuan masuk pertandingan, bayar RM100, bayar RM50, kemudian dapat hadiah. Kadang-kadang ada unsur judi. Bila mana hadiah itu dibeli daripada duit-duit penyertaan, tak boleh. Tak boleh tu, ada unsur judi di situ tu. Sebab itu hadiah untuk sebarang pertandingan dia mesti daripada third party baru boleh. Kalau ambil daripada yuran penyertaan, tak boleh. Dia bukan judi directly, tapi indirectly. Saya ringkas saya bagi tahu tu. Tuan-tuan masuk pancing sejam RM10, RM20, itu ada unsur judi. Orang muamalat semua kata ada unsur judi. Tuan-tuan boleh buka YouTube, kan? Hukum
pancing berbayar, kolam pancing berbayar. Saya tak tahulah aku ada orang kata yang tak judi, tapi setakat yang saya belajar, saya boleh kata semua orang kata ada unsur judi di situ. Ya. Tapi kalau orang sebab apa tahu? Kita bayar sama, tapi kau dapat sikit, aku dapat banyak. Lagi satu, di situ ada goror. Tuan-tuan bayar, ikan tak tahu lagi dapat ke tidak. Akhirnya bila tuan-tuan tak dapat ikan, balik dengan kecewa, kan? Bergaduh dengan bini pula tu. Mood pun tak elok. Kalau dapat ikan banyak, okey ya. Dia banyak kesan-kesan yang tidak baik, ya. Tuan-tuan pergilah dekat sungai mana-mana, pancinglah sampai lebam, tak apa. Jangan pergilah kolam-kolam berbayar tu. Dapat judi tuan. Dia terlibat dengan judi lah. Ya? Unsur judi di situ. Dan kita sikit sebanyak bersyubhat lah mana. Bukan bersyubhat, memang kita terlibat lah sekali kan. Dan yang keempat ialah khadi'ah. Khadi'ah ni ialah menipu lah. Ataupun kita beri maklumat yang tidak tepat. Ini salesman, ya? Broker, agent. Mungkin tak terlibat riba, tak terlibat. Jual beli nak riba apa kan. Judi mungkin dia ingat dia tak terlibat, tapi al-khadi'ah ni banyak berlaku. Mana kita ada buat penipuan lah, penipuan di peringkat penjual baik, pembeli baik. Kadang-kadang ada benda yang tidak jelas. Bukan kata menipu tuan, kalau kita tidak menjelaskan dengan baik pun kita tak boleh juga, ya. Nipulah, letak gambar comel, dapat barang tak comel, contohnya. Sebab itu dalam dunia hari ni kita banyak melakukan transaksi secara maya. Kadang-kadang ada kalanya salah si penjual, dia cuma tunjuk gambar nampak macam besar, dia guna tu memang nak bagi orang tertipu. Dia berdosa dan dia memakan harta yang haram. Tak berkat, memang mudah-mudahan hancur bisnes dia. Kan? Ada setengah tu dia letaklah sifat-sifat barang, letak gambar, tapi tak cukup spesifikasinya. Sebab dalam gambar dia tak sama dengan kat luar. Kita tengok macam okey, dapat ala kecilnya. Sebab tu ada seller yang baik, dia bukan hanya letak gambar, tapi dia letak ukurannya, ya, measurement dia. Kalau benda tu yang melibatkan benda yang susah untuk dilihat, jadi baguslah tu. Dan kita kena ingat platform-platform yang ada ni, dia kadang tak mikir sangatlah benda macam tu, ya. Okeylah. Ada soalan? Pukul 9 pun nak tanya, ada soalan. Saya bukanlah reti sangat, tapi basic-basic tu boleh lah, sikit sebanyak. Dan saya sebenarnya ajar nota saya. Di universiti pun memang saya pakai nota itu. Sebab pensyarah semua macam tu tuan. Kita tak pakai modul yang universiti bagi, banyak. Kita akan rengkah-rengkah. Jadi itu yang kita paparkan kepada murid-murid kita, student kita, dan kita huraikan. Lebih tu dia belajar sendirilah, pandai-pandai dia lah. Asyik kita nak suap aja kan. Tapi sebenarnya belajar, especially fiqh lah, memang macam tu. Pasal apa kita buat dalam bentuk nota-nota? Pensyarah hanya menghuraikan saja. Kita tak bagi in detail. Kalau bagi in detail tuan-tuan, tak habis modul kita. Jadi kita akan summarize kan, kita akan ringkaskan satu bab tu, kita akan rengkahkan, iaitu kita akan paparkan dan kita akan huraikan. Dan nota tu kita bagi pada murid. Sebab apa? Supaya kadang-kadang macam kita mengajar, macam saya sendiri mengajar di masjid, bahkan of course lah saya ajar di universiti kan. Kita kena tahu gambaran-gambaran macam ibadah. Daripada ibadah pecah 5, solat, taharah, haji, zakat. Daripada taharah pula pecah pula pergi bak air, bekal-bekal makanan, bak qada hajat, bak siwak dan khisalul fitrah. Pergi pula dia kena nampak begitu. Daripada lepas tu bak air pula dia pecah pula 3. Hak ni pula pecah, dia kena nampak begitu. Dia nampak nota tuan. Nota. Muamalah pun sama. Daripada 10 atau 9 kitab muamalah yang ada, daripada kitabul buyu, daripada kitabul ijarah, daripada kitab macam-macam kan, sampai al-itiq tu, ujung-ujung tu biasa yang charity lah, yang hak mula-mula ni hak keuntungan, jual beli, investment, lepas tu hak tu lah. Lepas tu hak ujung ni hak charity. Ujung-ujung biasa dia hak charity lah. Zaman dulu pun ulama sekarang ujung-ujung hak charity. Dia mari hibah, dia mari wasiat, dia mari faraid ujung kan. Kita nampak gambaran macam tu je. Jadi kita pecah-pecahkan. Itu je kan.
Itu cara saya lah, wallahu ta'ala alam. Tapi setakat ni kalau saya ajar hatta fiqh ibadah pun saya pakai nota saya sendiri. Saya ajar fiqh masih pakai nota saya. Saya ajar fiqh ibadah banyak tempat saya pakai nota saya tak pakai buku orang. Kan? Sebab sebenarnya kita nak tahu yang dia punya point tu penting. Macam saya nak ajar tuan-tuan apa, saya nak tuan-tuan ingat point. Walaupun saya baca ayat Quran, tuan-tuan tak perlu hafal ayat tu, cuma balik ulang kaji lah sikit kan. Saya baca hadis Nabi, tujuan saya bukan nak murid saya hafal pun, tapi sekadar menghuraikan. Tapi point tu tuan kena ingat. Macam hari ni kan, saya mengajar tadi dekat sejam dah ni. Tuan ingat point cukup lah. Apa point saya mengajar tadi? Kan? Ya? InsyaAllah ta'ala. Jadi nanti buat keputusan lah ya dengan Ustaz Din lah. Nak saya ajar apa? Kat sini saya ajar fiqh muamalat hak dekat surah Ikhwan lah. Surah Ikhwan. Hari Senin ketiga. Saya ajar before PKP setahun. Tapi dah PKP ni 2 tahun mana mengajar sangat. Saya baru habis mukaddimah fiqh muamalah dan saya dah masuk fiqh jual beli, baru syarat-syarat jual beli, baru duduk situ. Rukun dan syarat jual beli, baru duduk situ. Ya. Dan sebenarnya bila kita belajar fiqh muamalah ni nak cakap apa dia dah lupa. Tengok Ustaz Din dah lupa dah. Tengok pula sini azan kena berhenti 10 minit tambah. Dah lebih sangat saya ni. Azan dah tak azan tadi. Minta maaf Ustaz ya. Dah lama tak datang kan. Jadi macam tu lah tuan-tuan ya. Apa-apa nanti kita sambung lah insya-Allah taala. Mudah-mudahan aku qul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dan tasbih kafar dan surah Nas.